Penyebar fitnah dicabar tampil dengan bukti atau hentikan tomahan. Pinjaman RM600 juta di Kerajaan Pusat kepada Kelantan untuk atasi masalah air. Assalamualaikum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi meminta golongan yang terbabit dalam kegiatan menyebar pelbagai tuduhan terhadap kerajaan tampil ke hadapan jika mempunyai bukti bersabit dakwaan itu. Katanya tindakan menyebar fitnah dengan niat untuk memburukkan imej pihak tertentu bukan jalan penyelesaian kerana ia boleh menimbulkan keresahan kepada rakyat. Justru beliau mencabar golongan yang disifatkannya sebagai bacul itu tampil membuat tuduhan mengikut saluran yang betul bagi membolehkan pihak berkuasa menyiasat kebenaran dakwaan mereka. Bercakap pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat UMNO cawangan bertam di Kepala Batas siang tadi, Datuk Seri Abdullah berkata perbuatan menyebar fitnah memburuk-burukkan kerajaan adalah amalan politik tidak sihat. Katanya Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dan amalan itu tidak seharusnya disalahgunakan untuk menabur fitnah. Itu bukan caranya. Itu adalah cara politik yang tak sihat. Kita perlu memastikan amalan demokrasi kita dan politik Malaysia ni sihat. Dan politik kita mesti lebih bertujuan untuk memberi penerangan dan penjelasan kepada rakyat. Dan kalaupun kita nak kritik, biarlah kritik secara betul. Menurut Datuk Seri Abdullah, golongan berkenaan sebenarnya bacul kerana mereka hanya membuat tuduhan tanpa menggunakan nama sebenar. Ini bagi mengelakkan diri mereka daripada dikesan dan dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa kerana mereka tahu tuduhan yang dibuat itu tidak berasas sama sekali. Ini satu bentuk pembohongan. Ini satu percubaan hendak menipu rakyat. Banyak kiranya, tapi orang-orang yang buat macam ni dia tak mau sebut nama dia. Kerana dia ni memang bacul. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdullah berkata UMNO menyerahkan isu fitnah-memfitnah itu kepada panel peguam parti untuk tindakan susulan. Sebelum itu, dalam ucapannya, Timbalan Perdana Menteri berkata usaha pemulihan ekonomi yang dilakukan secara serius oleh kerajaan hampir menampakkan hasil. Kejayaan itu berikutan jangkaan pertumbuhan ekonomi negara mencecah 1% atau lebih berdasarkan beberapa petunjuk. Malah penganalisis ekonomi luar mengakui kadar pertumbuhan di Malaysia akan lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Menurut Datuk Seri Abdullah, sejak negara dilanda kegawatan ekonomi, Kerajaan Barisan Nasional berusaha pelbagai ikhtiar untuk memulihkannya. Semua tindakan itu dilakukan penuh yakin kerana rakyat sentiasa memberi kerjasama terhadap usaha dan pendekatan yang diambil kerajaan. Hasilnya, ekonomi negara hampir berjaya dipulihkan. Dalam suasana aman, dalam suasana stabil, dalam suasana rakyat memberi keyakinan dan bekerjasama dengan kerajaan, maka sebab itulah kita hari ini boleh berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejayaan kita untuk memulihkan ekonomi kita itu daripada satu tahap ke satu tahap. Justru katanya rakyat perlu sedar bahawa apa yang dikecapi sekarang ialah hasil sumbangan kerajaan untuk rakyat. Maka dengan cara pendekatan dan pengubatan ini, kita telah dapat mengawal keadaan dan dalam hal ini kita lihat jelas kepada penglihatan kita bahawa rakyat di luar bandar tidak menghadapi kesusahan, tidak ada kebuluran dan tidak berlaku apa-apa yang tidak menyenangkan kita. Datuk Seri Abdullah juga berkata kerajaan memandang serius laporan Bank Negara bahawa kadar pengangguran di negara ini mencecah 4%. Katanya kerajaan sudah mengarahkan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk menyiasat kedudukan sebenar masalah pengangguran. Menurut Datuk Seri Abdullah, beliau tidak menolak kemungkinan peratusan yang tinggi itu berpunca daripada sikap memilih kerja. Ini kerana meskipun ekonomi negara mengalami kelembapan, peluang pekerjaan masih banyak dapat ditawarkan.
Datuk Seri Abdullah yang juga Menteri Dalam Negeri berkata banyak syarikat memohon untuk mengambil pekerja asing bagi menampung kekurangan tenaga kerja di syarikat mereka. Justru katanya masalah pengangguran yang tinggi seperti yang dilaporkan itu tidak sepatutnya berlaku. Dan kalaulah mereka menganggur, maka mereka sebenarnya menganggur atas pilihan sendiri. Bukan menganggur kerana tak cukup kerja. Kalau tak cukup kerja di negara kita ini, tidak akan ada orang-orang daripada negeri asing. Menurut Datuk Seri Abdullah, perangkaan yang diperolehi menunjukkan jumlah pekerja asing di negara ini mencecah 1 juta orang. Dan pada sidang media kemudian, Datuk Seri Abdullah berkata kawalan ketat di semua sempadan negara dilakukan bagi mengelak kemasukan pendatang tanpa izin. Katanya tumpuan yang lebih dilakukan di kawasan utama yang dikenal pasti menjadi sasaran pencerobohan pendatang tanpa izin. Negeri kita ni sebenarnya bukan negeri yang tidak membenarkan orang lain datang. Tapi kalau datang dengan ada visa, dengan ada dokumen, soal lain. Macam pelancong-pelancong yang ramai datang. Yang kita mahu supaya lebih ramai lagi datang ke negeri kita ini. Dan yang datang nak bekerja pun memang ada. Tapi datang kerja biarlah dengan izin. Susulan pinjaman RM600 juta kerajaan pusat kepada kerajaan pimpinan PAS bagi menyelesaikan masalah air di Kelantan. Menteri Keuangan II, Datuk Mustafa Mohamad berkata bantuan itu membuktikan kerajaan pusat prihatin terhadap masalah rakyat di negeri itu. Malah beliau berkata kerajaan pusat akan tetap meneruskan agenda pembangunan di negeri itu bagi memastikan rakyat Kelantan mendapat pembelaan kerajaan pusat. Datuk Mustafa berkata bantuan ini wajar kerana masih ramai lagi kalangan rakyat negeri ini berada di bawah tahap kemiskinan. Malah golongan berkenaan perlu mendapat pembelaan dan perhatian daripada kerajaan negeri bagi memastikan rakyat Kelantan tidak terus dihimpit kemiskinan. Berikutan itu, Datuk Mustafa menegaskan Kerajaan Persekutuan akan meneruskan agenda pembangunan di negeri Kelantan demi kebaikan rakyat. Katanya pembangunan yang akan dilakukan Kerajaan Pusat terhadap Kelantan selaras dengan apa yang ada dalam perlembagaan. Kerajaan Pusat dan juga Perdana Menteri memanglah prihatin kepada masalah-masalah Kelantan ini kerana rakyat Kelantan memerlukan pembelaan. Ramai orang Kelantan masih lagi hidup di bawah paras kemiskinan. Kebanyakan Kelantan luar bandar dan kebanyakan Kelantan merupakan bumi putera yang memerlukan pembelaan. Mengenai isu air ini saya akan menyamaklah butir-butir terperincinya. Sementara itu, kelulusan pinjaman itu dijangka menamatkan masalah air yang dihadapi rakyat Kelantan sejak 3 tahun lalu. Sehubungan itu, Menteri Besar Datuk Nik Aziz Nikmat mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan Kerajaan Pusat atas keprihatinan berhubung masalah rakyat Kelantan. Khasnya saya tujukan ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri Malaysia yang telah bermurah hati meluluskan wang sebanyak 600 juta sebagai soft loan yang ditujunya melalui surat kepada saya untuk kesenangan rakyat Kelantan. Semua jabatan-jabatan di Persekutuan juga seperti EPU dan juga Kementerian Keuangan saya tujukan ucapan terima kasih. Menurut Datuk Nik Aziz, Kerajaan Negeri mengemukakan permohonan pinjaman mudah itu selepas lawatan Datuk Seri Dr. Mahathir ke Kelantan pertengahan Januari lalu. Dan 2 minggu lalu beliau menerima surat mengenai kelulusan itu daripada Perdana Menteri. Datuk Nik Aziz ditemui pada majlis menandatangani perjanjian jual beli saham Kelantan Water Sendirian Berhad KWSB antara Perbadanan Menteri Besar daripada Thames Water Sendirian Berhad di Kota Baru. Syarikat induk KWSB Thames Water dari United Kingdom bersetuju menjual semua 70% ekuitinya kepada Perbadanan Menteri Besar. Baki ekuiti itu dipegang Yayasan Kelantan Darul Naim Yakin, anak syarikat kerajaan negeri. Pembedahan pemindahan hati untuk Muhammad Afiq Ikmal Muhammad Zaini, 14 bulan, kanak-kanak yang mengidap penyakit hati selamat dilakukan oleh sekumpulan doktor pakar dari Pusat Perubatan Subang Jaya, Selangor. Muhammad Afiq dibawa keluar dari bilik pembedahan kira-kira setengah jam tadi dan kini ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Manakala Wan Ahmad Hafizam Wan Ismail, 22 tahun, yang menderma sebahagian daripada hatinya
untuk mengubati Muhammad Afiq juga selamat menjalani pembedahan petang tadi. Beliau yang dipindahkan ke ICU jam 5 petang tadi dilaporkan stabil. Pembedahan ke atas Wan Ahmad Hafizam dan Muhammad Afiq membabitkan 8 pakar tempatan diketuai Dr. K.C. Tan. Ahmad Hafizam dibawa masuk ke dalam bilik pembedahan tepat jam 8 pagi tadi diiringi keluarga Muhammad Afiq dan keluarga terdekat. Beliau kelihatan stabil dan pembedahan dijangka mengambil masa 8 jam sebelum pemindahan dilakukan terhadap Muhammad Afiq. Pembedahan Hafizam dilakukan oleh 4 pakar sementara 4 pakar lagi akan melakukan pembedahan ke atas Muhammad Afiq. Muhammad Afiq yang menghidap penyakit hati serius setelah saluran yang menghubungkan hati dan ususnya rosak dijangka menerima hati baru menerusi pembedahan ini. Sejam selepas Hafizam dimasukkan ke bilik pembedahan, Muhammad Afiq yang sebelum itu ditempatkan di unit rawatan rapi ICU dibawa masuk diiringi ibunya Syamsinar dan bapanya Zaini Ibrahim. Pembedahan dijangka mengambil masa 18 jam jika kedua-dua pesakit tidak mempunyai sebarang masalah. Pembedahan pemindahan organ ini yang pertama membabitkan individu tiada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pesakit. Sementara itu, Ibu Wan Ahmad Hafizam, Fatimah Abdul yang sempat kami temui di Pusat Perubatan Subang Jaya petang tadi berkata beliau tidak menyangka anaknya bersungguh-sungguh ingin menderma hatinya untuk mengubati Muhammad Afiq. Menurut Fatimah, anaknya menyuarakan hasrat itu selepas menonton penderitaan Muhammad Afiq yang disiarkan menerusi Malaysia hari ini MHI 25 Mac lalu. Selang 1 jam kemudian dia telefon kat bapa Afiq lah. Hasrat dia nak derma hati dia tu. Yang makcik tahu tu macam tu lah. Dia nak derma hati dia kata dah dia ni tak ada duit. Dia kata derma hati aja lah. Tapi makcik ingat aku cakap dia tu cuma kata gurauan lah kan. Tapi tak sangka lah jadi kenyataan sampai hari ni lah. Setakat pukul 4 petang, keadaan Afiq dan Hafizam dilaporkan stabil. Saya meminta seluruh rakyat Malaysia bersama-sama berdoa agar pembedahan ini berjaya, insya-Allah. Dan untuk mengetahui perkembangan pembedahan, kita cuba hubungi Dr. K.C. Tan yang mengetuai pembedahan itu. Halo doktor. Hello. Boleh doktor terangkan sedikit mengenai kejayaan pembedahan sebentar tadi? Ya, dua-dua pembedahan berjalan lancar. Ya. Keadaan penderma Hafizam sekarang stabil. Dia sudah bangun. Sekarang dia di ICU. Keadaan Afiq juga pun bagus. Semua. Agaknya berapa lama akan masa yang akan diambil oleh Muhammad Afiq untuk pulih seperti biasa? Muhammad Afiq akan di ICU. Ya. Saya ingat lebih kurang 1 minggu. Ya. Jadi apa rawatan seterusnya, doktor? Sekarang kita mesti menjaga. Kita takut dia dapat infection ke atau rejection juga. Tapi peluang untuk sihat semula adalah cerah atau bagaimana, doktor? Saya ingat dia peluang bagus. Okey, terima kasih banyak, doktor. Okey, terima kasih. Dan kita berharap Hafizam dan Afiq akan sembuh seperti biasa. Terima kasih. Dr. K.C. Tan. Majikan yang melantik kontraktor bebas untuk membuat kerja di premis mereka turut bertanggungjawab memastikan kebajikan serta keselamatan pekerja kontraktor berkenaan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Dr. Afifuddin Omar berkata, ramai majikan menganggap hanya kontraktor bebas bertanggungjawab menjaga kebajikan pekerja mereka. Selalunya kalau dia subkontrak kepada sesuatu kontraktor bebas, dia lepas 100% kepada kontraktor bebas. Tapi sebenarnya dalam akta ini, dia memperuntukkan bahawa majikan itu sendiri bertanggungjawab bersama-sama dengan kontraktor bebas
dan juga pekerja di dalam memastikan keselamatan dan kesihatan. Beliau ditemui ketika merasmikan kempen keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi kumpulan syarikat Matsushita di Shah Alam. Menurutnya, Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 memperuntukkan bahawa majikan masih mempunyai kewajipan memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja kontraktor bebas terjamin. Selain itu, majikan perlu memastikan kontraktor yang dilantiknya memiliki peralatan dan sistem kerja yang selamat serta pekerja terlatih. Majikan juga perlu memastikan kontraktor bebas mematuhi semua peraturan keselamatan yang ditetapkan di premis. Menurutnya lagi, kebiasaannya kontraktor utama yang memberi kontrak kepada subkontraktor akan lepas tangan apabila berlaku kemalangan berikutan salah faham mengenai tanggungjawab majikan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan majikan yang melepaskan tanggungjawab boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara 2 tahun. Bagi memperkemaskan lagi pentadbiran dan penyediaan sungai serta punca air, Kerajaan Selangor akan membentangkan enakmen baru yang dipanggil Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Selangor, Datuk Cheng Toeng, enakmen itu dijadual dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Rabu ini. Enakmen ini digubal untuk memastikan kegiatan membabitkan pencemaran alam sekitar khususnya air sungai dapat diselia dengan sebaik mungkin. Ini berikutan wujudnya masalah pembuangan sisa kumbahan domestik termasuk sisa binatang ternakan serta dari industri. Dan dari ini suka saya beritahu bahawa dari 8 lembangan sungai yang kita telah buat perbandingan indeks kualiti air 1998 dan 1997, sebenarnya ada 5 lembangan yang menunjukkan ada peningkatan dari segi indeks kualiti air. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Hari Bumi Sedunia 1999 peringkat negeri Selangor yang akan diadakan mulai 20 April ini. Seminar itu antara lain memberi peluang kepada semua pihak membuktikan komitmen terhadap alam sekitar di samping mengambil tindakan proaktif untuk menjaga dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Susulan cadangan kerajaan mengimport bekalan daging ayam dari negara jiran. Persatuan Penternak Malaysia menolak cadangan yang disuarakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Megat Junid Megat Ayub itu. Penasihatnya Dr. Lee Chong Meng berkata, meskipun cadangan itu membantu menambah bekalan, harganya lebih mahal iaitu antara RM8 dan RM10 sekilogram. Menurut Dr. Lee, bekalan ayam tidak mungkin diperolehi dari negara jiran seperti Thailand dan Filipina kerana kedua-dua negara itu sendiri kekurangan bekalan. Sehubungan itu, ayam hanya boleh diimport dari Eropah dan Amerika Syarikat sahaja. Di Thailand tak cukup. Di Indonesia memang tak ada. Di Filipina tak cukup. Kalau kita nak import ayam beku hanya dari Eropah dan Amerika Syarikat, 2 tempat saja. Dan kualitinya memang tak berapa bagus. Sekurang-kurangnya disimpan di dalam peti sejuk sekurang-kurang 6 bulan. Beliau tidak menafikan permintaan bekalan daging ayam meningkat berikutan keraguan orang ramai terhadap daging babi sejak serangan wabak virus Japanese Encephalitis JE terhadap ternakan itu. Mengikut laporan, sejak serangan JE, permintaan daging ayam meningkat sekurang-kurangnya 30% sehari. Situasi ini mendorong sebahagian kecil peniaga mengambil kesempatan menaikkan harga. Namun beliau berpendapat keadaan ini tidak memberi kesan buruk kerana pengguna berhak memilih atau bertukar makanan lain. Pengeluaran ayam seluruh negara kini antara 800 dan 900 ribu ekor sehari. Namun ia tidak dapat menampung permintaan harian sekarang iaitu antara 1.1 dan 1.2 juta ekor sehari. Sementara itu, orang ramai yang ditemui tidak bersetuju dengan langkah kerajaan untuk mengimport ayam. Menurut mereka, langkah itu tidak selari dengan kempen guna barangan tempatan, malah merugikan kerana membabitkan pertukaran wang asing. Saya tak bersetuju sebab sekarang kita barang sudah naik harga. Kita hendaklah untuk support kita punya buatan Malaysia. Kalau boleh makan sikit lebih sayur-sayuran lagi bagus sebab kita punya sayuran tadi buatan Malaysia. Tak setuju. Sebab lagi mahal.
Lagi ya, kita Malaysia ada cakap kan, kalau boleh kita pakai semua produk sini kan, Malaysia kan. Lagi sekarang nak import kita punya currency lagi keluar. Dalam perkembangan lain, peniaga ayam yang ditemui berkata harga terpaksa dinaikkan kerana pembekal menjual kepada mereka dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Kita beli dengan siapa yang memang naik. Dia orang cakap ini memang kerajaan bagi harga naik. Kerajaan memang bagi, siapa cakap lah kan. Ini kita beli dengan siapa kan. Dia orang cakap memang ayam ni kurang, tak mencukupi. Kerajaan Melaka memberi tempoh sehingga April tahun depan kepada semua penternak babi di negeri itu supaya menutup ladang ternakan mereka. Ketua Menteri Datuk Seri Abu Zahar Isnin berkata, 3 ladang ternakan di daerah Jasin yang dikenal pasti mencemari sumber loji air pula diberi tempoh 6 bulan supaya berhenti operasi. Menurutnya, penutupan ini dibuat untuk keselamatan dan kesihatan penduduk serta penternak sendiri daripada ancaman wabak Japanese Encephalitis JE. Datuk Seri Abu Zahar berkata tempoh yang diberikan kepada penternak bagi membolehkan mereka menjual ternakan peliharaan selain mencari alternatif memulakan kegiatan lain. Katanya penternak juga tidak berhak membuat bantahan kerana mereka sememangnya beroperasi tanpa lesen. Kerajaan negeri membatalkan lesen ternakan babi pada 1991 sebagai langkah menutup semua ladang yang didapati mencemar alam sekitar. Kelonggaran hanya diberi kepada penternak yang mahu berpindah ke kawasan Bukit Cempedak yang dicadangkan sebagai ladang ternakan bersepadu. Ada 100 ladang menternak 150,000 ekor babi di Melaka, kebanyakannya terletak di Kuala Sungai Baru dan Paya Mengkuang. Susulan kemerosotan pencapaian bahasa Inggeris di kalangan pelajar luar bandar dalam keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini. Sikap pelajar yang tidak mahu mempelajari serta menggunakan bahasa Inggeris secara serius adalah antara punca kemerosotan mata pelajaran berkenaan. Bagaimanapun, menurut pensyarah Fakulti Pengajian Bahasa Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Saran Khor Gill, masalah itu boleh diatasi dengan pembabitan menyeluruh guru dan ibu bapa bagi mencetuskan minat belajar di kalangan pelajar. Menurutnya, guru di sekolah luar bandar juga perlu lebih kreatif mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggeris lebih berkesan. Katanya, usaha seperti mengadakan Minggu Bahasa Inggeris dan pertandingan drama Inggeris supaya mereka dapat berkomunikasi mampu membantu meningkatkan penggunaannya. So that at least you show the students that, look, even if you haven't got there yet, the effort that you put into English and what you're doing, we recognize it and we do, we'll make sure that it is recognized in some way, maybe through the bulletin boards where you pin up their work, get them to read it during assemblies. It has to be an all-round plan that everybody has to be involved in. Dr. Saran Khor berkata, sekolah juga wajar mewujudkan satu pusat di kawasannya yang membolehkan mereka menggunakan bahasa Inggeris lebih yakin dan dengan tata bahasa betul. Ini kerana bagi kebanyakan pelajar, sekolah adalah satu-satunya tempat mereka berinteraksi dalam bahasa itu kerana persekitaran di rumah tidak memungkinkan mereka berbuat demikian. Di Kelantan, guru bahasa Inggeris di sekolah luar bandar memberikan reaksi berbeza terhadap masalah itu. Ramai di kalangan mereka berpendapat punca utama kemerosotan bahasa Inggeris ialah kerana bahasa itu tidak digunakan secara meluas sama ada oleh guru mahupun pelajar. Menurut guru bahasa Inggeris Zaid Saleh dari Sekolah Menengah Raja Sakti Kedai Lalat, Pangkalan Cepa, penggunaan bahasa Inggeris yang hanya terbatas dalam bilik darjah turut menyebabkan kemerosotan itu. Aplikasi ataupun penggunaan bahasa saja itu tidak meluas. Restricted kepada bilik darjah sahaja. Jadi saya rasa kalau kita nak kembangkan benda ni, kita kena banyakkan media bacaan, lepas tu penggunaan bahasa Inggeris tu diperluaskan lagi lah. Seorang lagi guru bahasa Inggeris, Azhar Rudin Mat, berkata kemerosotan itu ada hubung kait dengan kekurangan alat dan bantuan mengajar bahasa Inggeris bagi guru yang mengajar di luar bandar. Sikap pelajar-pelajar sekolah luar bandar yang mana tidak ada ataupun mungkin tidak ada langsung penggunaan bahasa Inggeris sama ada di sekolah semasa berkomunikasi dengan rakan-rakan sebaya ataupun semasa berurusan dengan kedai, orang kampung dan sebagainya.
bahasa Inggeris di luar bandar disebabkan nombor satu sekali kita kekurangan tenaga pengajar yang betul-betul pakar dalam bahasa Inggeris. Yang kedua pula, kebanyakan guru-guru yang dihantar luar bandar tu kita di peringkat yang kedua. Di peringkat pertama diutamakan peringkat bandar dulu. 5,468 graduan Institut Teknologi MARA ITM menerima ijazah dan diploma pelbagai jurusan dalam Majlis Convocation yang ke-49. Majlis dibahagikan kepada beberapa sidang diadakan sehingga 7 April ini. Majlis Convocation berlangsung di Dewan Seri Budiman ITM Shah Alam. Ijazah dan diploma disampaikan pengerusi Lembaga Pengarah ITM Tan Sri Abdul Rahman Arsyad. Pada convocation hari ini, 1,520 graduan menerima ijazah, manakala selebihnya menerima diploma. Graduan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Nur Merlinda Abdullah dan Tina Yusman diumum penerima anugerah rektor. Nur Merlinda dan Tina menyifatkan penganugerahan itu hasil kegigihan mereka menimba ilmu selama ini. Saya ingin menyumbang saya punya ilmu kepada sektor korporat lah, saya harap. Dan kemudian mungkin saya akan menceburi bidang perniagaan. Sebenarnya cerdik ni dia bukan 100% otak lah sebenarnya. Dia ada percentage dia. Dia ada dedication. Lepas tu dia kena berfikir lah. Setengah orang dia baca buku je, lepas tu dia memorize je kan. Dia kena fikir sendirilah. Jadi penganalisis. Analisis juga lah. Sementara itu, ITM juga merancang membina kampus cawangan di Tawau, Sabah di atas kawasan seluas 70 hektar yang diperuntukkan kerajaan negeri itu. Cawangan Negeri Sembilan di Kuala Pilah pula akan mula menerima kumpulan pelajar pertama pada sesi pengajian akan datang. Di samping menyiarkan rancangan berinformasi dan berkualiti, TV3 juga memastikan keperluan dan kebajikan kaki tangannya terjaga. Salah satu daripadanya dengan menganjurkan kursus perkahwinan dan kekeluargaan Islam. Kursus 2 hari ini diadakan di Teatret Sri Pentas. Ia bermula hari ini membabitkan lebih 90 peserta dari kalangan kaki tangan kumpulan TV3 dan pasangan masing-masing. Peserta didedahkan dengan pelbagai segi hidup berumah tangga daripada prosedur perkahwinan hinggalah kepada pengurusan sumber keluarga. Ia diselenggarakan Persatuan Pegawai dan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sijil yang dikeluarkan boleh digunakan sepanjang hayat. Mungkin setelah habis kursus ni keyakinan tu timbul. Ini memberikan satu pengalaman atau dapat merasakan lebih bertanggungjawab. Kursus ini amat penting untuk semua orang lah. Macam ada yang tahun lepas dibuat 2 tahun macam tu kan. So sekarang ni kalau dia kata seumur hidup, okey lah. Kalau macam kawan-kawan saya yang ramai yang datang pun belum ada pasangan semua, so dia boleh standby lah kan dengan sijil yang ada. Saya rasa bagus sebab tidak perlu keluar daripada sini kan, staff. Jadi eloklah diadakan pada setiap tahun sebab Susulan banjir di Mentakap Pahang. Keadaan paras air yang surut di 3 kampung dekat Mentakap petang tadi hanya bersifat sementara. Sehubungan itu, sebahagian mangsa banjir yang sudah kembali ke kediaman masing-masing dinasihati bersiap sedia berpindah ke pusat perpindahan sementara berikutan banjir dikuatiri melanda lagi malam ini. Menurut Wakil Rukun Tetangga Kawasan Lancang, Wan Ghazali Wan Azmi yang dihubungi melalui telefon, paras air Sungai Semantan berada pada paras berjaga-jaga iaitu 45.1 meter. Ini berikutan hujan lebat di Lembah Kelau dan lebur sejak petang tadi. Ia menjadikan bacaan paras sungai sukar dijangka dan meningkat dengan cepat. Menurut Wan Ghazali, berdasar pengalaman semalam, paras sungai mampu meningkat sehingga 18 cm dalam tempoh 1 jam. Sehubungan itu, semua 35 pasukan penyelamat termasuk dari Jabatan Perkhidmatan Awam JPA 3 dan Rukun Tetangga diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Belum pulih lagi, belum pulih sepenuhnya. Saya dijangkakan keadaan banjir yang pulih sepenuhnya makan masa sangat dalam 2 hari ataupun 3 hari. Sebab keadaan di sini, keadaan di Lancang, air di Semantan, kawasan Lancang,
Ada kala dia turun 1 inci dan dia naik dalam masa 3 inci ataupun 4 inci dalam 1 jam. Macam tadi dia turun dalam 2 inci. Lepas tu bila saya daripada pegawai-pegawai saya ni, dia menengokkan kembali, air menaik ke balik semula dalam 2 inci hingga ke 5 inci 1 jam. Dianggar terdapat hampir 200 penduduk Kampung Insaf, Kampung Kuala Kaung, Mempatih, Rantau Panjang dan Kampung Cemang. Susulan kejadian lemas membabitkan 3 pelajar sekolah menengah Sultan Sulaiman di pantai Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Mayat ketiga-tiga mangsa termasuk 2 beradik ditemui awal pagi tadi hasil gerakan mencari oleh rakan mangsa dan penduduk kampung. Mangsa pertama Muhammad Izwan Iskandar, 18 tahun, ditemui jam 2.25 pagi beberapa meter dari tempat dia dikatakan hilang. Mangsa kedua Muhammad Shohibul Fadil, 16 tahun, ditemui 15 minit kemudian. Sementara mangsa terakhir, adik kepada Izwan, Muhammad Izhar, juga 16 tahun, dijumpai jam 7.20 pagi. Rakan mangsa dan penduduk kampung menjalankan usaha mencari dengan menyusur pantai menggunakan lampu suluh. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Dalam kejadian semalam, ketiga-tiga mangsa bersama sekumpulan 9 remaja mandi di pantai berkenaan jam 5.30 petang. Bagaimanapun Muhammad Izwan, Muhammad Izhar dan Muhammad Shohibul hilang di bawah arus ombak. Seorang lagi pelajar Muhammad Syahir Zahid, 16 tahun, yang menghadapi masalah sama berjaya diselamatkan dan dirawat di Hospital Kuala Terengganu. NATO perluas sasaran ke Belgrade. Dua pekerja agensi bantuan Australia hilang di Yugoslavia. Perkembangan serangan udara NATO ke atas Yugoslavia. Pesawat NATO memperluaskan sasaran serangan udara ke atas Belgrade, ibu negara Serbia. Serangan itu diperhebatkan setelah misi NATO sejak kebelakangan sering terjejas berikutan cuaca tidak menentu. Serangan kali ini mengakibatkan kebakaran besar ke atas bangunan Kementerian Dalam Negeri Serbia. Menurut laporan televisyen Serbia, kebakaran berlaku sejurus satu letupan kuat kira-kira jam 6.45 pagi waktu tempatan. Pada serangan ini, 5 letupan kedengaran menggegarkan bandar berkenaan disusuli kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Televisyen tempatan turut melaporkan peluru berpandu NATO meletup 30 meter dari Hospital Bersalin Belgrade. Kaki tangan hospital terpaksa memindahkan pesakit ke tempat perlindungan. Dalam pada itu, Setiausaha Agung NATO Javier Solana memberi amaran kepada Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic agar tidak menyerang negara jirannya Montenegro. Timbul kebimbangan wilayah berkenaan menjadi sasaran Milosevic seterusnya selepas Kosovo. Menurut Solana, sebarang cubaan Milosevic untuk berbuat demikian akan memberikan kesan buruk ke atas Serbia. Pada masa sama, pangkalan udara Aviano di utara Itali menyaksikan ketibaan 4 lagi jet pejuang CF-18 dari Tentera Udara Kanada. 8 lagi pesawat seumpama ini dijadual menyusul tidak lama lagi. Sementara itu, Suruhanjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR menyifatkan jumlah pelarian etnik Albania Kosovo mencapai tahap genting. Di Blaise, dekat sempadan Macedonia Kosovo, berpuluh-puluh ribu pelarian berebut-rebut mendapatkan bekalan air dan makanan. Pelarian ini terperangkap di suatu kawasan seluas 3 padang bola sepak tanpa tempat perlindungan dan penjagaan kebersihan. Pihak Serb dan Macedonia pula menghalang pasukan bantuan mengagih-agihkan makanan. Pihak berkuasa Macedonia juga cuba menghalang kemasukan baru pelarian dengan alasan negara itu tidak mampu menampung jumlah pelarian yang ramai yang boleh mengancam kestabilannya. Dalam perkembangan sama, beratus-ratus pelarian kini tiba di ibu kota Tirana di Albania. Dalam perkembangan lain, 2 pekerja agensi bantuan Australia dilapor hilang ketika menjalankan tugas di Yugoslavia. Kedua-dua pekerja itu dipercayai ditahan tentera Serbia dekat sempadan wilayah berkenaan ketika mengendalikan operasi kemanusiaan di Yugoslavia serta Kosovo. Sehubungan itu, Ketua Eksekutif Agensi berkenaan Charles Tapp dijadual berlepas ke wilayah berkenaan bagi menjalankan siasatan. Sementara itu, televisyen Yugoslavia memaparkan temu ramah dengan 2 lelaki yang mengaku menyaksikan peristiwa penahanan 3 tentera Amerika Syarikat
Rabu lalu. Menurut seorang daripada saksi berkenaan, kenderaan tentera Amerika dipaksa berhenti oleh pengganas Serbia yang mengacu senjata ke arah mereka. Susulan pelanggaran kapal barang Korea Utara dan Korea Selatan di Lautan India Rabu lalu, 2 daripada 39 anak kapal warga Pyongyang yang diselamatkan kapal barang Korea Selatan kini berada di Sri Lanka. Mereka tiba di Colombo dengan kapal kontena Hyundai Duke yang turut terbabit dalam pelanggaran itu. Kedua-dua warga Pyongyang dari kapal Man Pok Ho akan diserahkan kepada kedutaan Korea Utara di New Delhi. Ini berikutan Pyongyang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Colombo. Kapal barang Korea Utara Man Pok Ho yang membawa 4,000 tan simen tenggelam selepas pelanggaran itu. Seorang pengatur cara komputer ditangkap polis Amerika Syarikat kerana dituduh mewujudkan virus komputer Melissa. Tindakan David Smith, 30 tahun dari New Jersey, memaksa beberapa syarikat menutup sistem mail elektronik mereka minggu ini. Menurut Peguam Negeri New Jersey, Peter Vanero, Smith ditangkap selepas pihaknya memperolehi waran geledah ke atas kediamannya. Sehubungan itu, Smith akan didakwa atas kesalahan mengganggu komunikasi awam dan lain-lain tuduhan jenayah. Sabit kesalahan, Smith boleh dipenjara 10 tahun dan denda $250,000. Bagaimanapun, Venero yakin masih terdapat segelintir orang yang mampu menyebabkan kerosakan pada sistem email. BAM sedia terima Ismail Saman. Bersama Harmi Takzim Muhammad seketika nanti. Dulux Roof Shield menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Roof Shield Primer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hoki Piala Sultan Azlan Shah ke-9. Malaysia terus kempunan mencatat kemenangan. Selepas dimalukan New Zealand 4-1 semalam, kekalahan terus mengundang skuad negara bimbingan Steven Van Hoosen. Kali ini giliran musuh tradisi Kanada mengatasi Malaysia 2-1 petang tadi. Malaysia memulakan perlawanan penuh bersemangat. Menyedari hanya kemenangan saja yang akan mengembalikan reputasi skuad negara, Malaysia terus garam mengasak. Peluang baik tidak disia-siakan Escohan apabila menolak masuk untuk gol pendahuluan menerusi pukulan sudut penalti seawal minit ketiga. Tersentak dengan gol Escohan, Kanada bingkas melawan. Pada separuh masa kedua, Malaysia terus bersemangat memburu gol. Namun Kanada tidak mengalah untuk melakukan gerakan balas.
Serangan bertubi kali akhirnya berhasil apabila Kanada menyamakan kedudukan pada minit ke-55 menerusi Ken Pereira. Gol penyamaan ini seakan membunuh sisa melawan skuad negara. Dan pada minit ke-64, Kanada melangsaikan hutang lama apabila menjaringkan gol kemenangan menerusi Sean Campbell. Keputusan muktamad, Kanada 2, Malaysia 1. Susulan pengunduran Ismail Saman dari Kelab Badminton Profesional Nusa Masuri, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan meletakkan sebarang syarat tambahan untuk Ismail sekiranya dia ingin kembali ke pangkuan badan induk itu. Setiausahanya Datuk Al-Amin Majid berkata, BAM sentiasa membuka pintu untuk Ismail. Semalam, pemain kelahiran Indonesia berusia 23 tahun itu mengemukakan surat menarik diri dari Kelab Nusa Masuri atas alasan masalah pribadi. Pemain yang menjuarai kejohanan satelit Malaysia di Kedah bulan lalu dilaporkan ingin kembali ke pangkuan BAM. Ismail meninggalkan BAM pada 1997 dengan hasrat ingin meningkatkan prestasi di bawah bimbingan Miss Pun Sidik. Setiausaha BAM Datuk Al-Amin Majid yang dihubungi petang tadi berkata, BAM sentiasa membuka pintu untuk Ismail. Malah BAM jelasnya tidak akan meletakkan syarat tambahan kepada Ismail sekiranya ingin kembali ke pangkuan BAM. Bagaimanapun hingga petang tadi, BAM belum menerima permohonan Ismail untuk menyertai BAM. Bola sepak Liga Malaysia Perdana 2. Nasib berbeza bagi dua wakil Johor. Johor FC meneruskan kecemerlangan apabila merampas tangga teratas dengan menundukkan TNB Kelantan 2-1. Bagaimanapun aksi meyakinkan Johor FC gagal diteruti Johor selaku juara Piala FA apabila tumpas mengejut 2-0 kepada Telekom Melaka pagi tadi. Pertemuan Johor menentang Telekom Melaka dilangsungkan pagi tadi selepas perlawanan semalam ditangguhkan kerana masalah bekalan elektrik. Suasana hingar bingar penonton yang hampa dengan penangguhan perlawanan digamatkan lagi dengan kehadiran tetamu yang tidak diundang. Mujur tiada insiden yang tidak diingini berlaku. Berbeza suasana semalam, perlawanan Johor dan Telekom Melaka pagi tadi berlangsung disaksikan stadium yang hampir kosong. Babak pertama dengan persembahan hambar kedua-dua pasukan. Bagaimanapun Telekom Melaka tampil dengan aksi lebih tersusun pada separuh masa kedua. Mereka membuka jaringan seawal minit pertama menerusi Tan Gim Hong. Johor yang dikatakan bakal menggegar dengan kehadiran beberapa pemain berkaliber tempatan terus tertekan dengan asakan pelawat. Dan tuan rumah dihukum lagi 10 minit sebelum permainan berakhir menerusi jaringan Arsekar. Kekalahan ini yang kedua Johor di tangan pasukan kelab selepas dikejutkan Johor FC minggu lalu. Sementara itu, Johor FC meneruskan rekod tanpa kalahnya selepas 3 perlawanan sekaligus merampas takhta Liga daripada penguasaan Selangor. Bagaimanapun kunjungan ke Stadium Sultan Muhammad keempat semalam, Johor FC dikejutkan gol pembukaan tuan rumah menerusi sepakan penalti. Meskipun dibantah keras Johor FC, tumpuan Ruzlan Ismail tidak terjejas untuk meletakkan pasukannya di depan pada minit ke-27. Johor FC pantas memantapkan gerakan memburu gol penyamaan. Mereka hanya memerlukan 3 minit untuk menyamakan kedudukan menerusi Ridwan Ahmad. Permainan bertambah rancak pada babak kedua. Azni Arifin muncul tepat waktunya buat Johor FC apabila menjaringkan gol kemenangan pelawat pada minit ke-53. Yang pasti kealpaan minit-minit akhir permainan menentang Perlis semalam memaksa Selangor menyerahkan kedudukan tangga teratas kepada Johor FC. Kelantan pula mencipta kemenangan mutlak pertama apabila mengecewakan Angkatan Tentera Malaysia 2-1. Sementara Melaka bangkit daripada kekalahan memalukan 6-1 kepada Selangor dengan menundukkan Cempakan Negeri Sembilan 4-2. Dan inilah kedudukan mata selepas saingan semalam dan pagi ini. Kopian Johor FC di tangga teratas memberi gambaran tidak banyak bezanya pasukan kelab dan negeri. Semakin ramai pemain golf amatur negara dijangka menyertai era profesional tahun depan. Antaranya Muhammad Faizal B yang muncul juara kejohanan amatur terbuka Adidas Temple Park petang tadi. Faizal mengumpul 216 pukulan menyemai par pada kejohanan 3 pusingan. Kejohanan di Kelab Golf Temple Park ini menampilkan ramai pemain amatur handalan negara. Tumpuan diberikan kepada saingan 3 penjuru, Muhammad Faizal B, Rahizam Ramli dan Airil Rizman. Faizal memulakan pusingan akhir dengan kelebihan 3 pukulan di depan Rahizam dan 7 pukulan mengatasi Airil.
Namun permainan di lapangan lembap menyaksikan prestasi beberapa pemain turut merosot. Antaranya Rahizam yang melakukan 70 pukulan semalam sekadar berdaya bermain 2 di atas par 74 pukulan. Persembahan paling menarik hari ini dipamer Airil menerusi birdie menarik pada lubang ketiga. Namun Airi kurang konsisten sekalipun melakukan 5 birdie untuk 71 pukulan 1 di bawah par. Sementara Faizal yang melakukan 3 di bawah par semalam mengekalkan persembahan menarik dengan 1 di bawah par 71 untuk 216 pukulan. Sekaligus muncul juara kejohanan manakala Rahizam naib juara dengan 222 pukulan dan Airil ketiga 1 pukulan di belakang Rahizam. Sebab saya tahun ni last untuk MHS sebab tahun depan saya akan masuk pro. Itu sebab aku boleh saya nak kerja kuat untuk tahun ni untuk get ready for pro tahun depan. Tahun ni bertambah bagus bang. Walaupun banyak player kita dah masuk pro, tapi skor sekarang makin lama makin rendah. Sementara itu, kejohanan golf Adun Kelana Jaya 99 turut berlangsung di Klub Golf Tropicana pagi tadi. Kejohanan dengan pengkiraan Stableford ini turut disertai Menteri Besar Selangor Datuk Abu Hassan Omar. Pemain handicap 4 Rashid Asari memenangi hadiah tiket penerbangan pergi balik ke Manchester setelah muncul juara dengan mengumpul 38 mata. Manakala Ahmad Fuad Ismail dan Muhammad Nur Zainuddin yang turut mengumpul 38 mata menduduki tempat kedua dan ketiga. Hadiah kepada pemenang disampaikan Adun Kelana Jaya Datuk Muhammad Mokhtar Dahlan. Perkembangan sukan luar negara. Marseille kembali menerajui bola sepak Liga Perancis selepas menundukkan Monaco 2-1. Marseille berkunjung ke Monaco pada pertemuan yang menjadi tumpuan Liga Perancis. Serakan lebih 17,000 penyokong lawan tidak menjejaskan rentak Marseille yang membuka jaringan pada minit ke-14 menerusi Abu Bakar Titi Kamara. Bagaimanapun, Monaco berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-27 menerusi Victor Ikpeba. Kedudukan satu sama kekal sehingga babak pertama tamat. Separuh masa kedua, Marseille menguasai tempo permainan. Mereka hanya memerlukan 3 minit permainan bersambung untuk menambah jaringan menerusi Fabrizio Ravanelli pada minit ke-48. Kemenangan ini membolehkan Marseille di tangga ke atas dengan 61 mata mengatasi Bordeaux di tangga kedua yang ketinggalan 2 mata. Kejohanan renang jarak dekat dunia di Hong Kong pula menyaksikan 3 lagi rekod dunia dipecahkan. Pada acara 400 meter gaya bebas lelaki, perenang Australia Grant Hackett mencuri tumpuan apabila mencatat rekod baru dunia dengan masa 3 minit 39.82. Rakan senegaranya Ian Thorpe di tempat kedua turut mengatasi rekod dunia dengan catatan 3 minit 35.64. Tempat ketiga Massimo Rossellino dari Itali. Manakala penang wanita Jepun Masami Tanaka mengutip emas keduanya pada acara 200 meter kuat dada, dia turut memecahkan rekod dunia apabila catatannya 2 minit 20.22 mengatasi rekod lama 2 minit 20.85. Perenang Afrika Selatan Penny Haynes kedua dan Ki Hui dari China ketiga. Sweden pula menggondol emas pertamanya dalam kejohanan ini apabila pesertanya Lars Frölandes muncul juara pada acara 100 gaya kuat kupu-kupu lelaki. Michael Klim dari Australia perak manakala James Hickman dari Britain gangsa. China juga mendapat emas pertama mereka menerusi acara 800 meter gaya bebas wanita. Peserta mereka Chen Hua menewaskan Rachel Harris dari Australia dan Flavia Rigamonti dari Switzerland. Dan rekod dunia ketiga dipecahkan perenang Amerika Syarikat Jenny Thompson. Dia muncul juara acara 100 meter gaya bebas wanita dengan catatan 53.24 saat. Sekian buat waktu ini. Kembali bersama Fuad dan Azizah untuk laporan selanjutnya. Salam hormat dan selamat malam. Olahan idea dan penghayatan terhadap alam semula jadi mencetuskan sumber inspirasi kepada penaung negara untuk menceburkan diri dalam bidang seni lukis. Sehubungan itu, pameran lukisan amal diraja bertemakan Inspirasi Diraja diadakan bertujuan menghargai bakat melukis yang dimiliki Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar. Pameran lukisan amal ini dirasmikan Permaisuri Agong Tuanku Najihah. Lebih 300 pelawat termasuk kerabat Diraja Negeri Sembilan hadir untuk menyaksikan lebih 30 buah lukisan baginda yang dipamerkan. Pada majlis ini, Tuanku Jaafar berkenan menderma 10 lukisan hasil karyanya kepada penganjur untuk dilelong di kalangan hadirin. Hasil jualan lelong akan didermakan kepada Pusat Pendidikan Tuanku Jaafar Educational Trust, TJET dan Persatuan Thalassemia
Malaysia TAM. Antara yang mendapat perhatian ialah lukisan bertajuk Reflection of Ramadan 1 dan Tengkolok dan Keris Panjang Diraja. Turut hadir pada majlis pameran amal ini pemangku yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Nakiuddin, dan penaung inspirasi Diraja, Tuh Puan Mahani Idris Daim. Negara sedang giat melangkah ke era siber, namun aktiviti seni seperti mendeklamasikan puisi tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Sehubungan itu, Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) giat mengadakan malam puisi setiap awal bulan bertujuan mencungkil bakat baru. Malam Puisi April 99 berlangsung malam semalam disertai artis seperti Sani Sudin, Fauziah Nawi, Marlia Musa, Ras Adi Barazi dan M. Nasir selaku artis undangan. Setiausaha PENA Wan Omar Wan Ahmad yang juga dikenali nama PENA Sutong Omar berkata aktiviti seperti ini yang diadakan pada malam Jumaat pertama setiap bulan diharap terus mendekatkan masyarakat kepada dunia sastra. Supaya lebih ramai orang terlibat dengan puisi, dengan seni dan sastra. Terutama, dan ini penting terutama dalam keadaan perkembangan dunia teknologi yang begini canggih, budaya global dan sebagainya. Wan Omar berkata aktiviti kesenian seperti ini sudah hampir setahun dijalankan oleh PENA. Sementara itu, M. Nasir turut menyerikan majlis dengan lagu seperti Tanya Sama Itu Hud-Hud, Sesat di Kuala Lumpur, Raja Wali Terbang Tinggi dan Keroncong Nostradamus. Penonton kebanyakannya golongan siswa terhibur dengan persembahan malam puisi ini. Setelah 10 tahun menyanyi di kelab malam, Nur Ashikin Isa atau lebih dikenali sebagai Norisa muncul dengan album solo sulungnya. Bermula dengan kumpulan Javelin, Step, Art Stream dan akhir sekali menjadi vokalis utama untuk kumpulan Headwind. Norisa yakin untuk menerbitkan album solo dijodohkan namanya sendiri, Norisa. Norisa juga berbakat dalam tarian tradisional dan pernah menjadi duta negara mempromosikan tarian tradisional di luar negara. Selain menyanyi, Norisa juga berbakat dalam menghasilkan lagu serta bertanggungjawab sepenuhnya dalam penerbitan album sulungnya bersama Kudin Headwind. Selama ni Nora nyanyikan lagu orang, setiap malam kerja malam Nora nyanyikan lagu orang. Dan Nora juga ada bakat untuk buat lagu. Jadi Nora rasa elok Nora nyanyikan lagu yang Nora buat. Dan bila dapat peluang daripada pihak Pony Canyon, Nora rasa ini satu peluang yang baik. Album berkonsepkan pop alternatif ini mula mendapat tempat setelah promosi di serata tempat selain persembahan di Okinawa, Jepun, sempena Asian Sun Bazaar Music Festival. Ketibaan musim bunga sekali lagi menandakan bermulanya Pesta Sakura di Jepun. Visual Pesta Sakura di negara matahari terbit itu menutup tirai buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam.